Nabi ni siapa yang buat baik dan Nabi Nabi teringat tadi. Yang orang tu tak masuk Islam. Antara kepada salah seorang buat musyrikin namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi tak masuk Islam juga. Suatu peristiwa Fathu Mekah, ya, maka pada waktu itu dia berada depan Nabi, dia buat satu line. Dia garis satu line, dia kata kepada puak-puak musyrikin, kalau kalian ingin isteri kalian menjadi janda, anak-anak menjadi yatim piatu, lawan dengan aku, Mut'im bin Adi. Lalu para munafik tu, para kaum musyrikin Mekah, dia pelik, Mut'im, adakah engkau sudah bersama-sama dengan Muhammad? Adakah engkau sudah memeluk agama Muhammad? Kata Mut'im, tak, aku masih dengan agama nenek moyangku. Kata dia, cuma dia kata Mut'im, aku sayang manusia bernama Muhammad ni, aku sayang. Allah Akbar. Ya, tak masuk Islam bukan, tapi apa yang Nabi sebarkan dia bantu. Dia bantu penyebaran Islam daripada Nabi SAW. Dia bantu. Kita ni ibu ya, jangan jadi penentang cukup. Kita bantu pun tidak. Bahkan dah tak bantu, menjadi penentang pula. Allah Akbar. Dalam bab namanya urusan agama, sekurang-kurangnya sokong semuanya. Ya, kita bantu pun tidak, sokong pun tidak, tentang pula. Allah teruknya. Ya, Mut'im bin Adi satu hari Nabi menangkap beberapa orang tawanan dalam satu peperangan, dalam menangkapnya. Apa Nabi kata kepada para sahabat, tiba-tiba dia teringat Mut'im bin Adi. Nabi teringat Mut'im. Nabi katakan kepada para sahabat, wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, sekiranya Mut'im masih hidup, Mut'im bin Adi masih hidup, kalau dia minta kepada aku untuk aku bebaskan tawanan-tawanan ini, nescaya aku akan bebaskan kesemuanya. Allah Akbar. Siapa yang buat baik pada Nabi, Nabi ingat, walaupun dia orang kafir. Ya, faham kalau maknanya kalau orang tu walaupun nama umat Nabi Muhammad, ya, tak pernah bersama-sama dengan Nabi SAW dalam penyebaran Islam, rasa-rasa Nabi ni ingat tak ada. Kompong tak ada. Ya. Pasal Abu Talib tadi, satu hari Nabi beri berdakwah. Sedih macam mana sekalipun, Nabi tetap berdakwah. Ya, ibu-ibu ayah kita ni Allah Ta'ala uji macam-macam. Kadang dengan ujian tersebut menyebabkan terbantu usaha kita dalam gerakan Islam. Nak sebarkan Islam itu terbantu. Kenapa dia fikir masalah pribadi dia. Ya, akhirnya nak datang sembahyang pun tidak, nak mengaji pun tidak, buat ibadah pun tidak. Kenapa? Ada masalah. Semua manusia Allah Ta'ala cipta dengan bermasalah. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya manusia yang Allah Ta'ala ciptakan kita, innal insana khuliqa halu'a. Dalam jiwa dia ada perasaan keluh kesah, ada perasaan kikir yang dikekut. Manusia dia, semuanya dia. Ya? Jadi oleh kerana begitu sifatnya, tidak menjadi alasan untuk seorang tak boleh sembah. Ada masalah macam mana sekalipun, solat mesti berjemaah juga, ibadah kena dilaksanakan juga, zakat kena bayar juga, puasa kena puasa juga. Ya? Dalam bab penyebaran Islam kena sebarkan juga. Ya? Nabi dipuji oleh Allah Ta'ala. Dalaman Nabi itu, perasaan Nabi dipuji oleh Allah Ta'ala dengan perasaan sedih sebab kematian bapa dan juga bapa saudara dan juga kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi Nabi tetap sebarkan Islam, keluar juga dari rumah untuk sebut Islam di kalangan bangsa Arab pada waktu itu. Pada satu hari, kaum musyrik di Mekah ambil pasir, dicampak di atas, diletakkan, bukan campak tak, ambil diletak dekat rambut Nabi. Tak, sehingga ambil penuh pasir. Datang yang lain ambil pasir, letak di atas rambut Nabi SAW. Nabi nak sebarkan Islam sampai terpaksa itu tanggung. Kita tak payah menunda, boleh lihat ya. Hari ini kita pun sebarkan Islam, duduk dalam aircon, hidup sejuk di tempat sejuk, Masya Allah. Ya, Nabi tidak. Ya, bahkan pada waktu itu Nabi biarkan, Nabi tak sapu, biar jalan orang Mekah mulai ejek tengok Muhammad tu. Ya, ini cerita selepas kematian bapa saudara Nabi namanya Abu Talib. Sampai kat rumah, Fatimah datang, anak Nabi datang, tengok bapa dalam keadaan ayahnya dalam keadaan rambut penuh dengan pasir. Anak tadi menangis. Fatimah radhiyallahu anha menangis. Sebab apa? Kerana pasir yang ada di atas kepala Rasulullah. Kata Fatimah, tergambar wahai ayahku, bangsa-bangsamu penduduk Quraisy melakukan perkara demikian pada diri kau. Tergambar ikut dia. Maka Fatimah sambil menangis. Suruh ayahnya duduk, Fatimah membuang pasir yang di atas rambut Nabi SAW. Dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, cerita sejarah pasal Rasulullah. Pada waktu itu Nabi terdiam. Nabi katakan kepada Fatimah, wahai anakku, demi Allah, Allah Ta'ala takkan mengizinkan untuk mereka mengapa-apakan ayah. Ya, ini cara Nabi nak pujuk anak Nabi Fatimah. Ya, Fatimah tahu kerja Nabi ni keluar sebarkan Islam. Fatimah tahu. Ya, ini ibu ayah yang anak-anak kita tahu pasal kita keluar cari kerja. Sama ada keluar cari kerja ataupun keluar untuk bekerja, itu je. Ya,
Dia anak tak nampak kita ni keluar ni, abah gimana mak? Abah pergi solat jemaah. Contoh, abah gimana? Abah pergi sebarkan Islam. Abah gimana? Abah pergi berjuang. Abah gimana? Abah pergi usrah. Dan cerita ke? Dia seorang anak tahu ni, bapa aku keluar dari rumah buat baik. Bukan buat benda yang tak senonoh, tak buat benda baik ni, masya-Allah. Fatimah tahu bapaknya keluar untuk Islam. Balik dia ayah, senonoh anak tadi. Ya, tengok-tengok ada pasir yang melekat di atas kepala ayah dengan jumlah begitu banyak. Nabi pujuk Fatimah yang dalam keadaan menangis, wahai anakku, demi Allah, Allah Ta'ala akan mengizinkan untuk kau melakukan suatu perkara ke atas aku. Senyap Fatimah. Nabi pun lama diam. Nabi kata kepada Fatimah, wahai anakku, ketika bapa saudara aku hidup dulu, siapa dia? Abu Talib. Ketika bapa saudara aku hidup dulu, kata Nabi, penduduk Mekah tak berani buat aku macam ni. Tak berani buat aku macam ni. Tuan-tuan, watak Abu Talib ni wataknya kulmin. Kata orang putih. Kulmin, orangnya tenang je. Mukanya tenang, percakapannya tenang, langkahnya tenang, gayanya tenang, perbicaraannya tenang Abu Talib. Tapi watak tenang tadi boleh berubah 100% jadi marah kalau dia tahu siapa di antara bangsa Quraisy yang menyakiti Nabi SAW sama Zaid atau mati. Ni Abu Talib so tanya ni. Ya, selalu tanya Nabi, ada tak siapa-siapa buat kau Muhammad? Masya Allah. Ya, hari itu tuan, orang ramai tak sokong Nabi, ramai tak sokong Islam. Ya, Islam dibawa oleh Nabi SAW, ramai tak sokong ini. Sedangkan Abu Talib selalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ada tak orang kacau kau ini Muhammad? Ya, ada tak orang kenakan kau ini Muhammad? Ini orang Islam sendiri kenakan Islam. Orang Islam sendiri kenakan Islam pada hari ini, Masya Allah. Ya, Abu Talib sentiasa ambil berat. Ya. Lalu kata Nabi, ketika pakcik aku hidup dulu, wahai anakku, Abu Talib hidup, orang Mekah tak berani buat aku macam ni. Tapi setelah kematian Abu Talib, kata Nabi SAW, tak ada satu perkara yang dilakukan oleh musyrik di Mekah kecuali yang benci pada mereka, kata Nabi. Ya, dalam kitab Rahim Mastum sebut, ya, setelah kematian bapa saudara Abu Talib, tiada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh kaum musyrik di Mekah kecuali aku benci pada mereka. Tak seronok ya Nabi. Masya Allah. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah, rahmatullah. Dakwah tetap diteruskan juga. Sebelum peristiwa Isra dan juga Mi'raj pada tahun kesedihan, dakwah tetap diteruskan juga. Maka Nabi tengok orang Mekah dahulu tak terima dakwah Nabi. Macam-macam percubaan mereka untuk menolak dakwah daripada Nabi SAW. Maka Nabi ajak anak angkat dia, Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Nabi ajak pergi ke mana? Pergi ke Taif. Pergi ke Taif. Boleh jadi di sana ada harapan untuk Islam. Ya, Nabi bukan melarikan diri, tidak. Dia bukan mengajuk buat diri, tidak ni. Ya, cuma atur satu strategi dalam bab penyebaran Islam, cuba untuk berdakwah di Taif. Ya, boleh jadi orang sana terima. Orang Mekah ni bila tahu Nabi nak pergi ke Taif, ya, maka mereka pun atur satu strategi juga. Dia dah sampaikan satu perkabaran kepada penduduk Taif, kumpulkan anak-anak, kalau ada manusia, 2 orang manusia datang masuk saya pintu gerbang Taif, balik dia dengan batu. Kenapa? Dia tu orang gila. Dia orang Taif ni tersebar momok tadi tu, kemomokan tadi tu. Cerita pada anak-anak ni, pukul batu-batu semua. Nampak 2 orang manusia tadi, balik dengan batu. Kenapa mak? Abang, kenapa? Ya. Sebab dia tu orang gila. Siapa tu? Nabi Muhammad SAW dan juga anak angkatnya Zaid bin Harithah. Masuk sana Taif dalam keadaan gembira, dalam keadaan wajah berseri-seri, dalam keadaan muka yang tersenyum. Ya, punya budak-budak dah ready dengan batu. Balik Nabi SAW dengan batu. Bukan sekat balik batu, bahkan digelar dengan panggilan orang gila lagi. Berdarah kaki Nabi. Anak-anak Nabi yang namanya Zaid bin Harithah ini, tengok Nabi dalam keadaan begitu. Masya Allah. Dia cepat-cepat menjadikan tubuh badan dia sebagai benteng. Tubuh badan Zaid bin Harithah juga terkena batu. Tak apa. Yang penting jangan Nabi SAW terkena. Dapat gaya tak boleh, tak ada apa ni. Bahkan Nabi pun ajak Zaid bin Harithah berlari pula. Allahu Akbar. Kekasih Allah Ta'ala berlari dalam bab nak sebarkan Islam. Kita ni lari sebab tak nak sebarkan Islam. Nabi lagi tu, nak sebarkan Islam, kena balik batu. Nabi tu masuk lagi. Ya, bukan sekat lari sahaja, bahkan digelar pula dengan panggilan orang gila. Contoh hari ini berlaku ini, siapa cerita pasal Islam, orang tak respect, dia mundur ke belakang, tak relevan. Ya, cerita pasal Islam, orang tak nampak tak tukik, dia ketinggalan zaman ni ke. Ya, orang relevan sikit tak cerita dah pasal tu, cerita macam mana untuk lebih ke depan. Islam ni ibu-ibu ayah cerita dia, cerita lebih ke depan. Depan tu sampai lebih sangat depan itu, ke mana? Ke akhirat tu.
Cerita Islam ni terlalu ke depan tu sampai menuju akhirat Allah Ta'ala. Kita cerita pasal dunia setakat Putrajaya kan. Ya. Cerita Islam ni cerita sampai menuju Allah Ta'ala tadi. Allahu Akbar. Ya. Nabi terpaksa tarik tangan Zaid bin Harithah berlari. Kena kejar kawan tu, berlari lagi, berdarah-darah sampai menyuruh dekat satu kebun. Dalam nak sebarkan Islam, Nabi terpaksa menyuruh dekat kebun. Allahu Akbar. Kita ini menyuruh kat rumah, tak nak sembahyang jemaah. Bukan kata sebar Islam, menyuruh kat rumah tak nak sembahyang jemaah. Bunyi azan dah batal tutup telinga tu. InsyaAllah dalam kubur betul-betul tak ada azan ni. Tak kisah. Ya, Allah. Kemudian berada kat situ ada 2 orang. Kau jadi penduduk Taif tadi yang tak masuk Islam, namanya Syaibah dan juga Utbah namanya. Syaibah dan Utbah. Ya, dia tengok Nabi berlari kesian. Ya, dia tak tahu yang berlari itu Muhammad Rasulullah maknanya. Ya, tengok kesian dia pula dekat kubur dia. Dia hantar wakil. Ya, hamba dia namanya Adas, nama hamba dia tadi. Ya, Nasrani, dia bergolongan Nasrani. Adas ambil buah anggur ni, aku nampak ada 2 orang tadi lari masuk kebun kita. Kesian dia kaki dia darah. Ya, kaki darah, kemudian budak-budak kejar dia ambil bagi makan buah anggur pada kawan tu. Adas ambil anggur tadi letak depan Nabi SAW. Adas pun tak tahu yang itu namanya Muhammad. Ya, sampai depan Nabi, wahai pakcik kata cukup makan buah anggur ni. Nabi terima kasih, ada orang simpati. Dalam orang Taif tolak Nabi, Allah Ta'ala hantar seorang pemuda yang simpati terhadap Nabi walaupun dia seorang hamba. Nabi ambil buah anggur tadi, basuh-basuh, Nabi makan, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan, baca Bismillah. Nabi baca Bismillah, Nabi buang Bismillahirrahmanirrahim. Adas terkejut. Nabi serahkan anggur itu pada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ambil anggur, Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali terkejut Adas. Dia biarkan Nabi habis makan anggur tadi. Baru ada bertanya, pakcik, dia kata, selama aku berada di Taif, aku tak pernah dengar ada manusia baca apa yang pakcik baca tadi. Pakcik baca apa tu? Kata aku sebut nama Tuhan aku, Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Sebut nama Tuhan aku. Siapa Allah tu? Allah itu Tuhan aku, Allah itu Tuhan kamu, juga Allah itu Tuhan kepada buah anggur ni. Terkejut dia. Cerita pada orang kafir. Ya. Baca doa, baca Bismillah. Kita hari ini dengan isteri dan anak kita berhenti R&R balik kampung. R&R, ada keluarga Cina makan kat situ, ada keluarga India makan situ, ada keluarga kita, keluarga Melayu sikit apa semua. Anak kita pun sekolah pasti, bukan tadi kat kemas pasti. Sekolah pasti anak kita pun cakap makan. Allahumma barik lana fi qawqat, Allahumma barik. Orang pakat tengok. Orang India tengok, keluarga Cina tengok, orang Melayu pun tengok. Yang mak ni sesegan, apa anakku baca doa makan kuat-kuat, dia tepuk sikit. Sikit, malu. Ya. Baca doa makan, nak malu apa ya? Bahkan memang ketiga tu tengah nak makan. Kita nak cerita syiar Islam, baca doa sebelum makan, malu. Bunyi. Nabi baca Bismillah terang-terang. Atas dengar Bismillah yang dibaca oleh Nabi SAW. Baca betul-betul di hadapan orang kafir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya. Hari ini kita nak baca doa makan, rasa malu. So baca sebelum. Malu. Ya. Anak kita baca doa makan, bukan baca doa jimat. Kalau baca doa jimat, dia malu kan. Tengah makan, anak baca doa jimat. Baca doa jimat ni malu kan. Betul lah. Memang sepatutnya malu pada waktu tu. Ini anak baca doa makan. Doa apa salahnya? Allahu Akbar. Kita nak tunjukkan Islam rasa malu ini. Yang mana kita orang Islam berada dalam negara yang dah dikatakan sebagai negara Islam. Yang dikatakan pula pemimpin kita, pemimpin yang beragama Islam. Banyak pula Islam dia. Ya, apa dia? Musim Islam, Bank Islam, tabung Islam, tabung haji kan. Islam betul kan? Tabung haji itu Islam lah juga kan. Walaupun beli tanah kan. Ya. Jadi itu banyak cinta usia Islam. Nak baca doa makan dalam negara Islam, kita harus malu. Allahu Akbar. Yang pada orang Islam juga. Allahu Akbar. Ya. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, cerita pada Adas. Siapa Allah itu Adasnya? Adas itu Tuhan aku, Tuhan kamu, juga Tuhan buahmu. Adakah salah? Tak salah betul. Tak ada masalah. Ya. Siapakah engkau sebenarnya? Adas ni. Kau ni siapa sebenarnya? Nabi tanya, siapa kau, wahai anak muda? Adas kata, nama aku Adas. Aku dari Nasrani, aku agama Nasrani. Ya. Kampung kau kat mana? Nabi tanya. Kampung aku, dia sebut nama kampung dia. Kampung yang disebut tu tempat kelahiran Nabi Yunus AS.
Jadi dia kata, sudah tentu engkau ini daripada kampung yang pernah didiami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ya betul dia kata. Ya, kampung aku tu punya tempat tinggal Nabi Yunus. Dia tahu Nabi Yunus. Ya apa kata dia? Ya, habis itu siapa kau sebenarnya dia kata? Macam mana dia tahu cerita pasal Nabi Yunus? Aku juga Nabi yang Allah Ta'ala utuskan untuk kaum aku seperti mana juga dengan Nabi Yunus. Pasal aku juga Nabi Allah. Siapa kau tanya? Akulah Muhammad. Bila sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut akulah Muhammad bin Abdullah, atas tadi, wahai Muhammad, aku nak masuk Islam. Asbab kerana dengar Nabi baca doa makan, dia masuk Islam. Allahu Akbar.